Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini jelas Najib Seleweng Felda terduduk nak jawab, kata Muhyiddin. Berita sepenuhnya. Datuk Seri Najib Tun Razak melakukan penyelewengan yang nyata dan jelas dalam isu Felda sehingga mengakibatkan agensi tersebut mengalami kerugian yang besar. Malah sudah ada kes mahkamah yang dijatuhkan melibatkan bekas pengerusinya Tan Sri Isa Samad yang terlibat dalam rasuah. Pengerusi Perikatan Nasional PM Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, sekalipun diajak berdebat, Najib tidak akan dapat menjawab dan menepis segala dakwaan berhubung keputusan dibuatnya sebelum ini ketika menjadi Perdana Menteri yang menjadi punca kepada kerosahan dialami Felda sehingga dibebani hutang yang banyak. Beliau Najib sendiri mencampuri urusan pentadbiran Felda yang saya dimaklumkan tidak dipersetujui oleh ahli lembaga pengarah seperti penyenaraian FGV yang membawa kepada kesan kerugian yang besar kepada Felda dan isu pembelian ladang Eagle Height daripada kawan baik dia Peter Sandok yang harganya bernilai 1 bilion tapi bayar lebih daripada 2.2 bilion. Dan ini dia, Najib pun tak akan terjawab. Dia akan terduduk nak jawab macam mana cara nak jelaskan, kata Muhyiddin semasa pelancaran TV White Space di Bukit Kepung pagi ini. Jelas Muhyiddin, susulan keputusan yang diambilnya semasa memegang tampuk pentadbiran sebelum ini yang menghapuskan hutang peneroka menyebabkan UMNO kepanasan bontot dan cuba mendapatkan kredit walhal mereka langsung tidak pernah mengambil berat kebajikan peneroka Felda. Mereka kata ini desakan UMNO. Apa desakan UMNO? UMNO memimpin negara berpuluh-puluh tahun. Kalau dia sedar tentang masalah itu, waktu itu dia sudah selesaikan masalah, katanya lagi. Terdahulu, Ketua Penerangan Perikatan Nasional PM Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mencabar Najib untuk berdebat dalam isu melibatkan Felda sebelum pilihan raya negeri Johor berlangsung 12 Mac ini. Najib bagaimanapun mengelak untuk berdebat dengan Azmin dan sebaliknya mahu berdebat dengan Muhyiddin. Kenapa Najib nak berdebat dengan saya? Sebab saya yang audit pengurusan Felda. Saya yang dipertanggungjawabkan menyiapkan kertas putih dan saya yang bentangkan kertas putih itu di Parlimen, kata Azmin. Untuk rekod, ketika membentangkan kertas putih itu di Parlimen pada 2019 lalu, Azmin berkata penyenaraian FGV telah menjana tunai sebanyak RM10.5 bilion di mana Felda telah memperoleh tunai sebanyak RM6 bilion dan baki selebihnya menjadi milik FGV. Perolehan Felda menurut Azmin sewajarnya dimanfaatkan untuk membangun kapasiti masa depan Felda dan pembangunan ladang serta program modernisasi yang merangkumi teknologi serta R&D. Malangnya, 1.4 bilion daripada hasil tunai yang diperoleh oleh Felda melalui penyenaraian FGV telah dibelanjakan untuk membuat pelaburan yang sangat meragukan melibatkan transaksi gelap. Manakala sejumlah RM20.7 bilion pula telah digunakan untuk meraih sokongan politik menjelang pilihan raya umum. Menurutnya, kedudukan keuangan Felda bertambah tenat apabila akibat pembaziran berterusan dengan pembelian aset pada kadar yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Sebelum kita teruskan isu ini, sila tinggalkan komen Anda. Sebagai contoh, pembelian Eagle Height daripada PT Raja Wali Capital International yang dimiliki oleh Peter Sondak pada kadar 96% lebih tinggi berbanding dengan harga pasaran ketika itu. Pada Mac 2019, pelaburan berjumlah RM2.3 bilion itu hanya mempunyai nilai pasaran 500 juta. Najib yang merupakan Menteri Keuangan pada ketika itu terlibat dalam proses pelaburan ini dengan memberi arahan untuk menyegerakan transaksi tersebut dengan pembiayaan oleh Kementerian Keuangan. Tindakan ini bukan sahaja tidak bertanggung jawab, bahkan bersifat jenayah. Kesan tindakan durjana ini menyebabkan Felda menanggung liability yang tinggi. Situasi Felda menjadi semakin serius dan parah akibat korporat malfeasance atau kedurjanaan urus takbir korporat, kata Azmin dalam pembentangan itu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini didakwa curi RM 2,6 bilion Najib Mahu Saman, Ketua Penerangan PKR. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak telah mengarahkan peguamnya memfailkan saman fitnah terhadap Ketua Penerangan PKR Samsul Iskandar Muhammad Akin. Pengurusi Lembaga Penasihat BN itu menyatakan perkara itu dalam catatan di akaun Facebooknya hari ini. Bulan lalu, media melaporkan ahli Parlimen Pekan itu menyatakan hasrat untuk menyaman Samsul berhubung hantaran Facebook ahli Parlimen Hang Tuah Jaya itu mengenai 1MDB. Menerusi kiriman Facebook pada 23 Februari, Samsul berkongsi hantaran yang mendakwa uang rakyat Malaysia digunakan untuk menampung gaya hidup mewah Najib dan rakan-rakannya. Siaran dalam talian itu turut disertakan dengan gambar Najib, ahli Parlimen Jolo dan bekas pegawai bank Goldman Sachs, Tim Lesner. Selaku saksi utama pendakwaan semasa perbicaraan berkaitan 1MDB terhadap bekas pegawai bank Goldman Sachs, Roger Ng, di Mahkamah New York di Amerika Syarikat, Lesner membuat beberapa siri pendakwaan terhadap Najib, Low dan beberapa personaliti lain. Dalam catatan di Facebooknya hari ini, Najib mendakwa Samsul gagal menjawab surat tuntutan yang dihantar oleh peguamnya. Dengan ini saya telah arahkan peguam saya untuk failkan saman fitnah terhadap Samsul di mahkamah, kata bekas Menteri Keuangan itu. Bekas Presiden UMNO itu berkata penyokong pembangkang enggan menerima bukti di mahkamah, sebaliknya meneruskan propaganda bahawa dia mencuri RM 2,6 bilion untuk membeli cincin dan beg tangan. Mereka tidak akan mengaku bahawa saya telah didakwa bawah AMLA AMLA dan bukan mencuri maupun merompak sebagaimana pemimpin mereka dalam kes terowong dan dana tersebut telah dipulangkan kepada penghantar. Bahawa saya didakwa dengan 9 pertuduhan menerima dana yang dikatakan RM 2,6 bilion itu dan juga didakwa dengan 7 pertuduhan memulangkan dana tersebut kepada penghantar 4 bulan selepas ia dimasukkan ke dalam akaun saya atas nama saya, katanya. Wang diguna untuk kerja-kerja CSR. Najib berkata pemimpin pembangkang juga enggan mengakui bahawa Kementerian Keuangan Arab Saudi pernah memindahkan sekurang-kurangnya RM 642 juta kepada akaun atas namanya. Kata Najib, ia kemudiannya digunakan untuk aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR termasuk bantuan banjir bagi 4 tahun berturut-turut dan bukan untuk kegunaan peribadi. Jadi bagaimana pula saya merompak RM 2,6 bilion untuk simpan dan tampung gaya hidup saya, kata Najib. Malaysia kini telah cuba menghubungi Samsul berhubung perkara ini. Najib sebelum ini dibicarakan atas 4 pertuduhan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM 2,28 bilion dana 1MDB. 1MDB dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan diperpadankan. Selain bekas Perdana Menteri, tertuduh juga pernah menjadi Menteri Keuangan dan pengurusi Lembaga Penasihat 1MDB. Pihak pendakwaan berhujah bahawa Low atas arahan Najib telah bertindak dengan pelbagai beberapa pegawai 1MDB yang lain untuk menyelewengkan berbilion ringgit dana daripada dana kekayaan negara itu dan melalui jejak kewangan yang kompleks untuk memindahkan sebahagian daripada dana itu kepada akaun Perdana Menteri ketika itu. Bagaimanapun, pasukan pembelaan berhujah bahawa Najib tidak tahu mengenai salah lakuan MDB dan keseluruhan urusan itu didalangi sepenuhnya oleh Low dan beberapa pihak dalam 1MDB. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan jumpa lagi. Bye-bye.